Kita nak perkenalkan juga, sebenarnya dah mendengar dari tadi tau. Ya. Saja kami simpan buat surprise sikit. Adalah pakar motivasi kita, Dr. Kamilin Jamilin bersama kita berada dalam panggilan video untuk turut bersama berbicara berkaitan dengan adab berjiran ni. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lama. Alhamdulillah sihat. Doktor sihat ya, lama tak datang ni. Baik, Doktor, kalau boleh kita kongsikan. Hari ini kita memberi fokus bagaimana sebenarnya kepentingan hidup berjiran ini. Kalau boleh kita mulakan dahulu bersama dengan Doktor. Kita nak tahu bagaimana sebenarnya sebagai seorang ahli komuniti ini, kita sentiasa kena mementingkan jiran yang berada di sekeliling kita. Baik. Sebenarnya Nabi SAW dalam agama Islam ni satu agama yang dia dah bagi kita macam-macam petunjuk dalam kita berinteraksi dengan macam-macam orang, daripada jiran, tetangga, ibu bapa dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok dalam konteks kejiranan, ada dalam sebuah hadis Nabi SAW bagi tahu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jiran tetangga. Maksudnya Nabi menggunakan perkataan memuliakan. Maksud lebih daripada sekadar kita nak hormat, daripada kita sekadar meraihkan, dia mesti something yang memuliakan ni, someone yang very special. Jadi Islam dia dah letakkan panduan dalam nak bagi kita ni, masyarakat ni saling membantu, saling kasih sayang, saling hormat menghormati. Sebab tu dalam Al-Quran Allah sebut, bila Allah kata kepada kita, sembahlah Allah, janganlah syirikkan Allah, hendaklah kita berbakti kepada kedua ibu bapa, wal bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junub. Iaitu Allah suruh kita berbuat baik kepada orang-orang jiran yang dekat dan jiran yang jauh. Yang maksud jiran yang dekat dan jiran jauh ni termasuklah jiran yang sama ada dia ada hubungan kekeluargaan dengan kita ataupun tidak. Sama ada Muslim ataupun tidak. Sama ada jiran tu jauh sikit daripada kita ataupun tidak. Ini semua termasuk dalam apa yang agama Islam tuntut kita untuk nak kita berbuat baik kepada jiran itu. Ya, Doktor, melihat kepada contoh yang kami bawakan di studio ni dari KRT Dangi ni, mereka menunjukkan bagaimana keindahan hidup berjiran sebagai sebuah komuniti, dan keunikan negara kita adalah kita ada pelbagai bangsa dan agama kan. Doktor, mungkin perkara ini kalau nak dikongsikan kepada seluruh rakyat Malaysia yang menonton pada pagi ini, bagaimana nak memupuk, nak ada perasaan ni untuk bertolak ansur seperti Encik Eng cakap tadi, Doktor? Masya Allah, ni bab-bab jiran ni satu bab yang kita tengok selalu jadi sensitiviti masyarakat kita kan. Nabi SAW dia dah bagi tahu pada kita. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi bagi tahu kebahagiaan manusia ni terletak pada 3 perkara. Satu, kalau kita memiliki jiran yang baik. Satu, kalau kita memiliki rumah yang luas, yang selesa. Satu lagi, kalau kita memiliki kenderaan yang juga selesa dan baik. Jadi jiran yang soleh ini sangat penting, sebab kalau jiran tu tak baik, kita tak akan tenang bila kita duduk dekat rumah kita. Dan kita akan rasa macam gusar, jiran kita tu kacau kita selalu dengar jiran yang selalu park kereta depan rumah, jiran yang degil, jiran yang tak peduli, jiran yang buat hal masing-masing, semua macam-macam kita dah dengar. Sebenarnya dalam Islam ada 3 perkara kalau kita nak muliakan jiran yang perlu kita kena jaga. Yang pertama sekali, kita tak boleh menyakiti jiran. Menyakiti ini mungkin ramai orang boleh buat lah, dia buat hal masing-masing, dia tak kacau jiran, itu senang. Nabi pun bagi tahu, orang yang tak masuk syurga adalah, ataupun orang yang tidak beriman adalah orang yang jiran dia berpindah disebabkan kita punya masalah. Maksudnya jiran tu sakit hati dengan kita, jiran tu pindah daripada kita. Ini Nabi bagi tahu, orang ni mungkin susah nak masuk syurga. Yang kedua ni lebih susah sikit. Yang pertama kita tak sakiti, yang kedua ni dia ada cabaran dia. Maksudnya kita bersabar dan kita tahan diri kalau kita disakiti oleh jiran. Yang ni tak ramai juga orang boleh buat. Ramai boleh buat kalau dia masing-masing hidup hal sendiri, dia tak kisahlah. Tapi kalau ada jiran tu buat something yang mungkin lain ataupun yang buat dia sakit hati, dia akan nak bergaduh, dia akan nak serang dan sebagainya. Yang ketiga ni lebih tinggi lagi martabat dia. Maksudnya kita buat baik dan kita muliakan jiran kita. Maksudnya macam mana kita nak balas kalau jiran tu contohnya disakitkan hati kita. Adakah kita balas dibalik dengan menyakiti hati dia? Adakah kalau jiran contohnya dia park depan rumah kita pergi pecahkan kereta dia, ataupun kita lawan dia balik, ataupun macam mana sikap kita yang sepatutnya kita buat dengan jiran kita? Macam mana kalau jiran tu buang sampah depan rumah kita?
Adakah kita akan balas dia, kita letak dia, kita bagi dia KFC, kita bagi dia McDonald's, boleh tak kita buat macam tu? Okey. Itu antara Faham. tips yang paling berguna sebenarnya. Tak boleh sakiti hati jiran, kena bersabar, kena buat baik. Betul. Terima kasih doktor bersama kita hari ini berkongsi. Saya kira ini juga satu manfaat lah untuk Betul. kita sama-sama amalkan.